السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 109. Muka surat 109. Masalah, dia kata orang yang beriman itu masuk surga walaupun sedikit imannya sekalipun. Kita nak tengok satu tajuk malam ni. Dia kata kita, kalau sekali kita beriman dengan Allah, tentu kena ingat rukun iman hak 6 tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Ini adalah rukun iman. Kita tolak satu, bermakna kita tak beriman. Rukun iman, dia tak ikut kaedah kira-kira, dia tak ikut kaedah matematik. Rukun iman dia ada 6. Kita tolak satu, kita jadi orang yang tak beriman terus dengan Tuhan. Maka rukun iman mesti ada dalam diri kita. Kita mesti beriman kepada ke-6 rukun yang ditentukan itu. Maka dia kata barang siapa yang ada sedikit iman dia terhadap rukun-rukun iman ini, dia akan mendapat peluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau ada kira iman akan Allah dan Rasulnya itu seberat zarah sekalipun, dia percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma semayang duk tinggal. Dia percaya cuma semayang duk tinggal. Bila orang tanya dia, kamu ni duk tinggal semayang, kamu tak takut ke esok Allah azab kamu? Dia kata takut juga. Dia kata tapi tak tahulah, aku tak boleh kontrol diri aku. Tekah dia malas tu, aku berasa tak mau semayang. Oh, dia jenis macam ni. Dia beriman, tapi iman dia sikit sangat. Orang yang macam ni, selagi mana dia masih beriman dengan Allah, maka selagi itu ada rahmat Allah kepada dia. Kata dia masuk, dia akan syurga. Akhirnya masuk syurga, yakni setelah dibalas dengan seksa di neraka. Kata dia bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia keluar daripada api neraka oleh orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman. Dalam hati dia ada percaya dengan Tuhan. Setelah dia diazab dalam neraka, untuk nak tebus segala dosa hak dia buat, dia masih ada peluang masuk syurga. Kemudian dikeluarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil atas yang demikian daripada Quran. Qala Abu Sa'id, "Faman syakka falyaqra inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, siapa syak akan barang yang dikatakan oleh hadis itu, maka bolehlah ambil dalil daripada Quran, iaitu baca olehmu akan firman Tuhan yang bermaksud bahwasanya Allah Ta'ala tidak zalim dia walaupun sebesar zarah sekalipun. Maka jikalau sudah tetap Tuhan itu tidak zalim sebesar zarah pun, sudah tentulah tidak dikekalkan orang yang ada iman walaupun sedikit dalam perutnya itu
di dalam neraka Allah. Itu dia. Oleh kerana Tuhan janji. Tuhan kata manusia ni kalau ada iman walaupun besar zarah, kecil aja, iman dia sikit aja dalam diri dia, satu hari Tuhan akan bagi dia masuk syurga juga. Tuhan janji macam tu dalam Quran. Nabi SAW ulangi janji Tuhan itu dengan hadis Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata masuk syurga sebenarnya adalah dengan rahmat Tuhan. Sesungguhnya seorang manusia dapat masuk syurga iaitu semata-mata dengan rahmat Tuhan. Kita esok nak masuk syurga kerana rahmat Tuhan, kerana kesian Tuhan pada kita, bukan kerana amalan kita. Manusia esok kalau masuk syurga bukan kerana amalan dia, bukan kerana dia rajin sembahyang sunat, bukan kerana dia rajin puasa sunat, bukan kerana dia rajin pergi umrah, bukan kerana dia pergi haji 3 kali, bukan kerana dia banyak sedekah. Tapi dia dapat masuk syurga kerana rahmat Tuhan, kerana Tuhan kesian ke dia. Tuhan nak boleh kesian ke dia, Tuhan tengok amalan yang dia buat. Dia ada kaitan. Tetapi amalan yang dia buat tidak semestinya membolehkan dia masuk syurga. Begitu. Baik, maka tidaklah boleh kita kata boleh dapat masuk syurga semata-mata dengan amal ibadah apabila berbuat amal ibadah. Kita tak boleh kata, macam mana ni aku dulu sembahyang tak tinggal, macam mana aku tak masuk syurga? Tak boleh kata lagu tu. Sebab masuk syurga itu bukan kerana sembahyang tu, tapi kerana rahmat daripada Tuhan. Maka i'tiqad yang demikian itu adalah i'tiqad yang tidak sebenarnya. Dia kata, siapa yang kata dia buat amal dia boleh masuk syurga, itu i'tiqad tak betul. Dia masuk syurga kerana rahmat Tuhan, macam tu. Kerana adalah kita manusia hamba Allah. Tak kala hambanya, maka tetaplah duduk di bawah naungan limpah rahmatnya. Sebagai kita sebagai hamba ni harap belas kesian Tuhan. Sebagai hamba, kita harap Tuhan kesian kat kita. Tu aja. Dan sekiranya seorang yang mengerjakan apa yang disuruhnya itu, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Kalau sekiranya seseorang itu mengerjakan apa yang disuruhnya itu, dimasukkan dia ke dalam neraka, maka tidak boleh seorang itu berkata mengapa. Kalau satu orang tu sembahyang, tiba-tiba dia masuk neraka, dia tak boleh kata kat Tuhan, pasal apa saya masuk neraka sedangkan saya sembahyang. Tuan-tuan ingat balik dalam Quran, Tuhan kata fawailun lil musallin, dan neraka wail bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang yang macam mana? Alladzina hum, dia ada cerita sebab kenapa orang-orang yang sembahyang tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala letakkan dia dalam neraka. Maknanya ada orang yang sembahyang tapi kena masuk neraka kerana sembahyang yang dia buat itu tidak menepati sembahyang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amal ibadat yang kita buat belum menjamin tempat kita dalam syurga. Amal ibadat yang kita buat ni hanya dijadikan sebab musabab untuk Allah memberi rahmat kepada kita. Rahmat Allah meletakkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana hambanya dan miliknya, maka ikut suka Tuhannya, dia kata. Oleh kerana kita hamba Tuhan, ikut suka Tuhan, dia nak buat apa kat kita, kita tak boleh nak query tindakannya. Dia nak buat apa kat kita, kita tak boleh nak query tindakan dia. Hanya ditentukan balas orang yang buat baik itu dengan balas baik. Cuma Tuhan janji, Tuhan kata siapa buat baik, dia akan balas baik. Dan Tuhan tidak mungkir janji. Mana-mana orang yang buat baik, Tuhan akan bagi balasan baik pada dia. Maka iaitu janji Allah Ta'ala kepada segala hamba yang demikian itu. Maka Tuhan dengan janjinya itu telah tetap pada akal, tidak ia menyalahinya. Itu dia. Tuhan kalau dia dah janji, dia akan tunai janji. Begitu. Dan juga syarak menetapkan yang demikian itu. Dan juga datang khabar yang menunjukkan Tuhan itu memasukkan hambanya ke dalam syurga semata-mata kerana rahmat dia. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuhuma faqala Rabbu azza wa jalla akhrijuhuma. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya dua orang laki-laki daripada orang yang masuk neraka telah bersangatan keriau ia di dalam neraka disebabkan keras seksa ke atasnya. Maka firman Tuhan yang maha mulia dan maha besar, keluarkan oleh sekalian kamu wahai malaikat aku akan keduanya itu. Ini Nabi ni, dalam hadis ni Nabi cerita. Nabi kata esok, hari akhirat esok akan jadi satu kejadian. Dua orang manusia telah dimasukkan ke dalam neraka. Bila kena neraka tak boleh tahan keriau. Bila kena neraka ni, bila kena ni sakit, rupanya kena bakar dengan api neraka ni sakit. Bila sakit, keriau menjerit minta tolong dekat Tuhan. Maka malaikat pun menjunjung sebagaimana firman Tuhan. Bila Tuhan perintahkan kepada malaikat, bila dengar dua orang yang kena bakar api neraka ni keriau, Tuhan kata dekat malaikat, bawa keluar dua orang hadut keriau tu, bawa keluar dia daripada neraka. Malaikat pun junjung perintah Tuhan, ambil buat keluar dua orang ni daripada neraka. Falamma ukhrija qala lahuma li ayyi shay'in ishtadda siyahukuma qala fa'alna zalika litarhamana. Maka apabila sudah keluar kedua laki-laki itu daripada neraka, maka bertanyalah Tuhan kepada keduanya, kenapa? Kerana apa suatu yang bersangatan keriau kedua kamu itu? Bila dah bawa keluar dah dua orang hak duk keriau dalam neraka ni, Tuhan tanya mereka, yang tadi keriau deras sangat pasal apa? Tuhan tanya macam tu. Maka bertanyalah Tuhan bagi keduanya, kenapa tadi keriau deras sangat? Maka jawab keduanya, kami perbuat yang demikian itu supaya kesian engkau wahai Tuhan akan kami. Mereka kata kami keriau ni supaya Tuhan dengar. Dan bila Tuhan dengar, Tuhan kesian. Kok dengan kerana kesian Tuhan ni, Tuhan buat keluar kami daripada neraka. Sambung hadis tu, qala inna rahmati lakuma an tantaliqa fatulqiya anfusakuma haitsu kuntuma minan nar. Maka firman Tuhan bagi menjawab kata laki-laki itu, bahawasanya rahmat aku bagi kedua kamu, iaitu pergilah kamu dari sisiku kepada neraka dan kembali kepadanya, kemudian campak oleh kamu akan diri kamu kedua sekiranya di mana ada tempat kamu yang kehendak daripada api neraka. Untuk faham hadis ini, sambung hadis itu, fayantaliqani fayulqi ahaduhuma nafsah fayaj'aluha alaihi bardan wa salama. Maka pilah keduanya kepada neraka itu, maka mencampak seorang daripada keduanya akan dirinya ke dalam api neraka itu. Mereka patah balik pergi kat neraka, dua-dua orang ni, hak seorang tu terjun masuk dalam neraka balik. Maka Tuhan jadikan api neraka itu sejuk dan tidak membakar dan tidak memanaskan. Itu dia. Hadis ni nak beritahu kat kita, kata ni rahmat Tuhan ni. Manusia kalau dapat rahmat Tuhan, api neraka pun jadi sejuk kat dia. Ni yang kata rahmat Tuhan ni. Manusia ni kalau dapat rahmat Tuhan, api neraka yang sifat dia panas dan membakar manusia tu, api neraka tu jadi sejuk bagi orang yang mendapat rahmat Tuhan. Tuhan nak tunjuk kepada manusia semua bahawa rahmat dia ni mengatasi panas api neraka tu. Begitu. Dan dijadikannya selamat sejahtera ke atas laki-laki itu. Dan tiada apa satu yang mengenai badannya dan dirinya itu. Itu dia. Lepas pada Tuhan kata, bagi kamu rahmat aku, dia pergi terjun dalam neraka, tak jadi apa. Demikianlah hebatnya rahmat Tuhan apabila Tuhan bagi rahmat dia kepada manusia. Sambung hadis tu, dia kata, wa yaqumul akhar fala yulqi nafsah fayaqulu lahu rabbu azza wa jalla
ma mana'aka an tulqiya nafsaka kama alqa sahibuk. Dan berdiri yang seorang lagi, maka tidak mencampak ia akan dirinya ke dalam neraka. Bila diperbuatnya, yakni tak mencampak dirinya ke neraka itu, maka berfirman Tuhan yang maha mulia lagi maha besar kepada dia, apa yang menegah kamu bahawa kamu mencampakkan diri kamu seperti mana mencampakkan taulan kamu akan dirinya ke dalam neraka? Tuhan tanya dia, pasal apa yang hang ni tak terjun dalam api neraka tadi? Hampa ni dua-dua tadi kena bakar dengan api neraka. Hampa ni dua-dua tadi menjerit tak tahan kena bakar dengan api neraka. Hampa ni dua-dua ni aku suruh malaikat buat keluar mai depan aku. Hampa dua-dua ni aku bagi rahmat aku. Hampa dua-dua ni aku suruh pergi terjun diri masuk dalam neraka, nak tengok nak jadi macam mana. Kawan hang terjun dalam api, ternyata api neraka selepas dia ni dapat rahmat Tuhan, api neraka dah tak jadi panas lagi. Yang hang tak terjun pasal apa? Tuhan tanya dia. Fayaqulu ya Rabbi inni la arju an la ta'idani ba'da ma akhrajtani. Maka jawab dia, wahai Tuhanku, bahawasanya aku harap akan bahawa tiada dikembalikan aku ke dalam neraka kemudian daripada dikeluarkan aku. Dan harapan aku itu percaya aku akan bahawa engkau terima. Nah, dia ni jawab apa? Dia kata aku dah kena dah, aku tak mau kali kedua. Aku dah kena dah neraka ni, aku dah reti dah neraka ni panas macam mana. Takat sekali cukup, dua kali tak mau. Dia kata. Dah aku boleh keluar daripada neraka, nak pergi masuk pula, aku tak mau buat. Dia jawab macam tu dekat Tuhan. Fayaqulu lahu rabbu laka raja'uk fayadkhulani jami'al jannah birahmatillah. Maka berkata baginya oleh Tuhan Azza wa Jalla, oleh kerana oleh kerana percaya kamu akan baik sangka kamu kepada aku. Tuhan kata oleh kerana kamu baik sangka terhadap aku, maka tetaplah ada penuh bagimu harapan sebagaimana sangkamu itu. Maka kamu duk harap kamu tak kena dah masuk neraka, aku akan makbulkan harapan kamu. Kamu tak akan masuk neraka lagi. Maka masuklah kedua laki-laki itu akan syurga dengan rahmat Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu hadisnya. Hadis ni dia nak cerita dekat kita, rahmat Tuhan ni mahal. Kita ni kalau Tuhan bagi rahmat, cukup cantik. Kita ni manusia ni, yang kata manusia ni, kalau dapat rahmat Tuhan, cukup cantik. Cukup elok dah kita ni. Rahmat Tuhan ini mampu membuatkan api neraka yang panas menyala tu jadi sejuk dekat kita. Kalau sekiranya kita dapat rahmat daripada Tuhan. Rahmat Tuhan ini mampu membuatkan api neraka yang panas menyala tu jadi sejuk dekat kita. Kalau sekiranya kita dapat rahmat daripada Tuhan. Syafaat, dia kata, syafaat Nabi mengeluarkan satu kaum daripada neraka. Sesungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak syafaat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad, Nabi kita ni, dia ada banyak syafaat. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh tolong kita dengan macam-macam cara. Nabi Muhammad ni, dia boleh tolong kita dengan macam-macam cara. Dengan kerana itulah tuan-tuan, kita kena sayang Nabi. Kita kena sayang Nabi. Sayang Nabi ni tidak cukup dengan hanya selawat. Sebaliknya sayang Nabi SAW ini mesti dibuktikan dalam bentuk kita mengamalkan sunnah Nabi. Itu makna sayang. Kita kalau sayang dekat mak pak kita, apa hak mak pak kita suruh buat, kita buat. Kita kalau kita sayang bini kita, apa bini kita mau, apa kehendak bini kita, kita turut. Kita kalau kita sayang anak kita, sayang terlampau-lampau punya sayang, apa yang anak kita buat, kita setuju belakang. Itu makna sayang. Bila kita kata kita sayang Nabi SAW, apa hak Nabi buat, kita kena teringin nak buat. Apa yang Nabi SAW suruh buat, kita mesti kena buat.
Apa yang Nabi SAW larang, tak bagi kita buat, kita mesti kena ada dalam diri kita perasaan tak teringin nak buat. Tu makna kita sayang Nabi SAW. Orang yang dia atas dunia, dia buktikan dia sayang Nabi SAW. Di hari akhirat, Nabi SAW akan bagi pertolongan, syafaat kepada dia. Dia kata ada syafaat Nabi yang sehabis-habis besar, iaitu mengenai faedahnya umum sekalian orang di padang mahsyar. Ini syafaat besar. Di antara syafaat besar Nabi SAW ialah dia tolong kita, bagi kita ni dihisap dulu di padang mahsyar. Tuan-tuan tolong tu cukup tolong tu. Tuan-tuan bayangkan ni, syafaat Nabi SAW sewaktu manusia duk berimpun punya ramai di padang mahsyar. Sehingga kan manusia ni tak boleh berdiri atas tanah, melainkan manusia berdiri atas kaki manusia lain. Punya ramainya manusia di padang mahsyar ni sampai kita tak dapat tanah buang sejengkal nak letak kaki. Kita letak kaki kita tu atas orang, bukan atas tanah. Punya ramainya manusia di padang mahsyar. Ramai ni makna dia apa tuan-tuan? Ramai ni makna dia tak selesa. Ramai ni makna dia tak selesa. Kita main masjid semayang maghrib, semayang isya selesa. Tapi kita main masjid semayang raya tak selesa. Kita main masjid semayang maghrib, semayang isya selesa pasal orang tak ramai. Kita boleh duduk dengan selesanya. Tapi kita main semayang raya, orang terlampau punya ramai. Hak tak pernah semayang pun dia main. Maka tak ada tempat kita nak semayang ni. Kena duduk di luar tu, khutbah panjang sikit, kita marah kata imam. Tak selesa. Pasal apa? Pasal ramai. Bila ramai tak selesa. Kita ada kereta. Bila kita boleh naik 4 orang satu kereta, sangatlah selesanya. Tapi kalau kita ada kereta, kita naik 7 orang, jadi tak selesa. Dia bila ramai, jadi tak selesa. Padang mahsyar bukan bandingan ramai macam ramai semayang raya. Padang mahsyar bukan bandingan ramai macam ramai naik satu kereta 7 orang. Tapi padang mahsyar ni dia punya ramai sampai manusia terpaksa berdiri di atas manusia lain. Dalam keadaan yang sangat tak selesa tu, yang boleh tolong kita ni ialah Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa-siapa yang Nabi tolong dia, tolong maksudnya tolong supaya dia dihisap dulu pada orang lain. Dalam keadaan tak selesa tu, kalau tiba-tiba kita dipanggil untuk dihisap, alhamdulillah. Pasal apa? Kita akan terlepas daripada ketidakselesaan padang mahsyar itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan ada syafaat Nabi yang merupakan syafaat kecil. Tiada mengenai semua kaum. Ada juga syafaat kecil. Syafaat kecil ni tak semua orang boleh dapat. Bahkan hanya satu kaum daripada umat dia, iaitu syafaat mengeluarkan daripada kena azab neraka. Hak ni lagi hebat. Hak tadi ni semua orang boleh dapat. Syafaat besar ni maksudnya syafaat umum. Siapa pun boleh minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Nak jadi cepat ditimbang amalan. Tapi kalau dah masuk neraka dah, nak buat keluar daripada neraka, yang ni tak semua orang dapat. Hanya orang yang betul istimewa saja akan dapat. Dah masuk dah neraka, dah duduk dah dalam neraka, dah rasa dah panas api neraka, dah rasa dah ulang kala jengking, lipan dan sebagainya duk ketik ni, dah rasa dah air yang meluruhkan isi daging muka, dah rasa dah semua benda ni, nak boleh keluar sebelum cukup tempoh balasan dera, nak keluar nak masuk syurga, nak boleh keluar tu tak semua orang. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja boleh dapat syafaat Nabi SAW yang ni. Maka orang-orang yang dapat syafaat ini, iaitu orang-orang yang mustahak masuk neraka, tiba-tiba dengan syafaat Nabi SAW boleh lepas daripada masuk neraka dan masuk dia ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi satu, dia ni nama dah naik dah nak kena masuk neraka, Nabi potong tengah jalan, tak dan masuk, terus masuk syurga. Yang ni lagi special.
Hak tadi ni masuk dah dalam neraka. Nabi bagi syafaat mengeluarkan orang yang masuk neraka ke syurga. Hak lagi satu ni, nama dia dah naik dah, nak kena masuk neraka. Nabi pergi potong bang. Tak jadi masuk neraka. Masuk syurga dia ni. Itu syafaat Nabi SAW sebagai Nabi istimewa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia pertolongan yang sangat istimewa. Maka hal yang demikian itu ada datang hadis daripada Nabi SAW sendiri. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala la yakhrujanna qaumun min ummati minan nar bi syafa'ati yusammawna jahannamiyun. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Imran bin Husayn radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, demi sesungguhnya dikeluarkan satu kaum daripada umat aku daripada api neraka dengan sebab syafaat dan pertolongan aku, dan dinamakan mereka itu orang-orang jahanam. Ini bukan nama jahanam, ini orang-orang jahanam. Dia kata jahannamiyun. Maksud orang-orang jahanam adalah orang-orang yang sudah ditentukan mereka ni masuk neraka jahanam. Nabi boleh bagi pertolongan terlepas dari mereka ni daripada neraka jahanam. Ya, kemudian bawah tu dia urai benda yang sama. Tuan-tuan buka muka surat sebelah, tajuk baru. Dia kata bab ma jaa anna aksara ahli nari an-nisa. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis bahawasanya kebanyakan isi neraka ialah orang perempuan. Pula dah. Dia nak tengok pula satu hadis. Dia kata kebanyakan orang yang masuk neraka ni perempuan. Dia kata, ketahuilah saudaraku, orang-orang yang masuk syurga dan masuk neraka itu tidaklah tentu laki-laki sahaja, bahkan perempuan pun masuk juga. Syurga baik, neraka baik. Laki-laki ada, perempuan ada. Laki-laki pun boleh masuk syurga, perempuan pun boleh masuk syurga. Laki-laki pun boleh kena masuk neraka, perempuan pun boleh kena masuk neraka. Sama aja. Tetapi adalah yang banyak mengisi syurga itu, iaitu orang-orang perempuan. Pula dah. Dia kata tak, mengisi syurga itu, iaitu orang-orang perempuan. Pula dah. Dia kata tapi hak masuk syurga pun ramai perempuan daripada laki-laki. Juga yang banyak mengisi neraka pun orang perempuan juga. Hak masuk neraka pun perempuan ramai daripada laki-laki. Tuan-tuan faham maksud? Maksud dia orang perempuan ramai. Pasal itulah syurga boleh ramai, neraka boleh ramai. Bukan kata bila jadi orang perempuan ni naya nak kena masuk neraka banyak. Macam orang kata lah, dia kata awak kereta proton ni banyak betul aksiden atas jalan. Bukan kerana proton tu aksiden, tapi proton banyak. Jadi ratio aksiden ni banyak proton lah. Ada apa kata ni kereta apa nama Daimler ni korang aksiden. Daimler berapa orang pakai, jadi aksiden sikit lah. Itu maksud dia. Bukan kata kereta proton ni siapa pakai nanti aksiden. Tak, jangan salah faham. Sama dengan kes ni. Bila kata naya lah jadi perempuan, perempuan ramai nanti masuk neraka. Sudahlah perempuan kena mengasuh anak, sudahlah perempuan kena masak di dapur, sudahlah perempuan kena setrika baju, sudah semua perempuan kena buat. Pergi merkit perempuan, semua orang perempuan kena buat. Lepas tu neraka pula ramai mereka ni. Ini salah faham. Ini salah faham. Maksud dia apa dia? Maksud dia orang perempuan ramai. Oleh kerana dia ramai di syurga berbanding dengan laki-laki. Dan dia ramai di neraka berbanding dengan laki-laki. Kerana dia ramai. Itu maksudnya. Baik. Dia kata dan telah datang khabar mengatakan kebanyakan orang yang menjadi isi syurga itu ialah orang-orang yang fakir pada masa dia dalam dunia. Ada pula hadis lain dia cerita orang yang ramai masuk syurga ni orang miskin. Dia kata. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada pula hadis lain Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan jadi kufur. Terlampau miskin sampai peringkat dia mati Tuhan.
Jadi kemiskinan bukanlah satu advantage untuk kita masuk surga. Dia bergantung kepada orang tu sendiri. Kalau sekiranya dia miskin, tetapi dia miskin yang mengabdi diri pada Tuhan, selamat dia. Tapi kalau dia miskin, tapi miskin yang duk marah takdir Tuhan pada dia, lingkup dia. Sudahlah di dunia miskin, di akhirat dia merana. Ini ceritanya. Baik, tetapi dia kata kalau sekiranya dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fakir itu akan dapat masuk surga. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahli al-fuqara. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah aku lihat dalam syurga dengan izin Allah, dan aku nampak kebanyakan ahlinya orang-orang fakir. Nabi kata macam tu. Tuan-tuan, kita kena ingat, Nabi dia masuk dah syurga. Nabi dah masuk syurga dah. Masa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, Nabi SAW dibawa, dan Nabi dah pun dibawa masuk dalam syurga. Nabi SAW sudah diperlihatkan neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi dah diperlihatkan neraka. Bukan sahaja semasa Isra' dan Mi'raj, bahkan Nabi SAW pernah tengah duduk semayang, Allah bagi Nabi nampak syurga. Sehingga dalam hadis cerita kata Nabi tengah duduk semayang, Nabi jadi imam, sahabat-sahabat jadi makmum. Tengah duduk semayang tu, Allah bagi Nabi nampak syurga. Nabi hanggau tangan dia, macam nak ambil satu benda. Sahabat yang duduk semayang belakang ni tengok apa hal Nabi ni, tiba-tiba dia hanggau tangan macam tu. Duduk sekali lagi pula, Nabi tengah-tengah semayang, Nabi macam melayah badan dia. Macam melayah badan dia, macam nak elak satu benda. Sahabat yang duduk semayang belakang Nabi ni tak tahu apa cerita. Sehinggalah habis semayang, selepas selesai Nabi bagi salam dan sebagainya, Nabi beralih kepada sahabat dia. Dan sahabat pun tak sabar terus tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa tadi tengah semayang nampak kamu macam nak sambang satu benda? Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada aku kebun syurga. Dan aku teringin nak ambil buah dia, supaya aku boleh tunjuk dekat kamu semua, ini buah daripada syurga Allah. Tapi ternyata aku tak dapat nak ambil buah. Sahabat kata, dah tadi nampak macam melayah, macam nak tepis satu benda. Nabi kata, Allah nampakkan kepada aku azab neraka. Dan aku nak tepis, percikkan api neraka daripada mai ke arah aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana inilah Nabi kata dekat sahabat dia. Nabi kata, kalaulah sekiranya Allah buka hijab dan Allah nampakkan kepada kamu yang kata neraka tu macam mana, Nabi kata nescaya beriman seluruh penduduk dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni cerita yang Allah bagi dekat Nabi SAW. Dia kata sebab pun orang fakir itu jadi banyak isi syurga. Kerana orang fakir itulah orang yang ada banyak ingat kepada Tuhan dan takut kepadanya. Itu dia. Dia kata secara umumnya, orang yang tak kaya ni lebih banyak masa nak ibadat dekat Tuhan. Orang yang tak kaya, kita malam tak ada mesyuarat apa, kita boleh main masjid mengaji. Orang kaya mesyuarat banyak. Sebulan ada 30 hari, 31 hari. Dia mesyuarat 60 kali. Siang ada mesyuarat, malam ada mesyuarat, pagi ada mesyuarat, petang ada mesyuarat. Hidup dia dengan mesyuarat aja. Isnin sampai Sabtu mesyuarat di tempat kerja. Hari Ahad mesyuarat untuk aktiviti sosial. Mesyuarat khairat kematian. Orang kaya ni mesyuarat ni tak habis. Orang kata lama tak nampak masjid. Allah, dia kata mesyuarat tak habis. Mesyuarat. Apa yang dia mesyuarat pun kita tak tahu. Sehari dua mesyuarat, sehari dua mesyuarat, sehari dua mesyuarat, tengok dia kau dah berkarat. Tak nampak apa pun.
Tak nampak satu perubahan ke arah lebih baik dalam agama. Tapi mesyuarat sehari 2 kali. Nampak? Kerana kesibukan itu, korang masa untuk agama. Sibuk tuan-tuan. Bila sibuk ni kita tak ada. Agama ni dia kalau sibuk dia tak ada. Kita kerja, kita balik kerja sampai pukul 6.45. Sampai pukul 7. Dah nak malam dah. Sampai nak kelang kabut mandi, nak pakai baju, nak pergi masjid, nak mengaji. Kalau tak cukup kuat, tak boleh buat. Kalau tak cukup kuat, dia kena cukup kuat. Balik pukul 7 pun sampai di rumah, mandi, bumbram, main mengaji. Betul-betul kuat, boleh dapat. Kalau tak kuat, habis situlah. Tak dan, dia kata bukan tak teringat nak pergi. Dia kata jumpa kawan-kawan duk pergi mengaji ni berasa segan. Dia kata pasal kita tak pergi lama. Dia boleh kata lagu tu. Pasal apa? Pasal dia tak boleh pergi. Dia tak ada dah masa bagi dia ni tak cukup dah. Kalau boleh dia nak minta bukan 24 jam sehari. Kalau boleh dia nak minta 48 jam sehari. Supaya 24 jam hak sibuk tu tolak pergi sebelah. Hak lagi 24 jam dia boleh hitung untuk maslahah dia. Orang susah bila dia hisap dia banyak kebajikan. Dia lepas sembahyang subuh boleh baca Quran. Dia lepas sembahyang zuhur boleh baca Quran. Dia dah lepas dah sembahyang asar boleh baca Quran. Dia dah lepas sembahyang isya dia boleh tidur asar pukul 3 pukul 4 bangkit boleh sembahyang sunat. Bila dia hisap dia ni duk jumpa hak baik aja. Pasal dia tak banyak benda nak boleh buat benda tak elok sebab dia bukan orang senang. Maka dia banyak habis masa dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerana itu banyak orang fakir itu jadi isi syurga. Sabda Nabi wattala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku lihat dalam neraka dan aku nampak kebanyakan isi neraka itu orang perempuan. Nabi kata. Sebab pun banyak orang perempuan itu jadi isi neraka ialah kerana kebanyakan orang perempuan jahat perangai. Kebanyakan jahat. Dan kebanyakan mereka ini jahil. Kebanyakannya tidak sempurna akal. Dan kebanyakannya busuk mulut. Kebanyakannya suka maki. Kebanyakannya suka mencarut. Dan kebanyakannya suka berkelahi. Dan kebanyakannya suka buat fitnah dan buat celupang mulut. Dan suka berlawan dengan orang sekampung dan sehalaman. Dia sekarang punya panjang cerita orang perempuan. Dan sehalaman. Dia sekarang punya panjang cerita orang perempuan. Dia kata kadang-kadang jahat perangai. Jahat perangai maksud macam mana? Suami ni susah payahlah cari rezeki, susah payah. Pada kadar kemampuan suami lah. Dapatlah pendapatan 600-700 sebulan. Tapi bini ni dia nak hidup macam orang pendapatan 5,000 sebulan. Ini jahat. Dia sepatutnya tahu laki dia pendapatan berapa dan dia kena atur hidup rumah tangga padan dengan pendapatan suami. Dia tahu suami dia pendapatan 700 tapi dia desak suami dia suruh tunjuk hidup macam orang pendapatan 5,000. Ini dia kata orang perempuan jahat perangai. Orang perempuan jahil. Jahil maksud dia apa? Maksud dia suami duk main mengaji dia tak pernah mengaji. Suami balik habaq dia tahu pakai. Dia jahil tak mau diajak bola. Maka dia kekal dengan kejahilan dia. Dia buat kerja berdasarkan orang jahil. Tak sempurna akal. Ini diakui oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Nabi kata orang perempuan ni dia ada kurang dari segi agama dan dia ada kurang dari segi akal. Bukti kurang agama ialah dia tak boleh semayang cukup 30 hari. Dia ada hari dia cuti semayang. Dia kurang agama. Bukti dia kurang akal ialah Islam. Satu orang laki-laki menjadi saksi sama dengan 2 orang perempuan untuk jadi saksi. Maksudnya dari segi akal dia kurang mengikut pandangan agama. Begitu. Busuk mulut ni macam-macam lah. Ini terpulang kepada orang. Bukan semua orang perempuan macam tu. Terpulanglah kepada orang. Suka mati, suka mencarut. Latah sikit mencarut. Orang main cucuk pinggang. Terbit tu terbit tak elok. Dia jadi macam tu. Dia jadi tabiat dia begitu. Suka berkelahi. Suka buat fitnah. Suka buat celupak mulut. Suami balik kerja penat-penat. Main habang dah. Abang-abang tu rumah tu. Amalah. Suami balik kerja. Main dah abang. Tadi duduk sembang. Dia kerja jadi ahli majlis mesyuarat tingkah.
Ni rumah tu lagu tu, rumah ni lagu ni. Tak usahlah. Kita kata tersedut cerita pasal rumah orang lah. Ni cerita rumah kita ni. Ni aku keluar kerja tadi rumah berkabung. Aku balik mai aku rumah berkabung. Hang buat apa? Aku bukan mati lagi yang nak berkabung. Dia kata. Laki mula lah nak marah. Ni yang rumah jadi tunggang langgang berkabung. Ni pasal apa? Pasal hang hidup mesyuarat tak habis-habis kan? Cubalah masa tu hang guna untuk nak susun rumah bagi jadi elok. Aku pergi kerja penat-penat. Aku balik, aku nak tengok rumah tersusun elok. Supaya penat aku hilang setengah. Kata lagu tu. Kita nak perbetul dia. Jadi kita tak mau dia tidur buat kerja-kerja tak elok. Suka berlawan dengan orang sekampung dan sehalaman. Lawan. Kawan tu buat keluar kursi set baru, kita pun nak keluar baru juga. Nampak. Oh, tinggi besar pula dah. Dia kata, abang, kita beli besar pada tu lagi. Dia nak berlawan. Bukan. Ni benda yang dia sebut ni berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau benda ni duk berlaku, berhentilah. Tak usahlah duk buat benda-benda macam ni. Sebab dia tak bawa kebaikan pada kita sendiri. Dan dia kata dia suka keluar rumah dengan tidak izin suami. Suami tak bagi keluar, tak peduli. Balik-balik tak ada dah. Keluar lah. Tidak pernah biasakan diri minta izin. Dan membuat barang yang tidak disukai oleh suami. Bahkan melawan suami. Ni sampai peringkatnya. Dia tahu suami dia tak suka apa-apa, dia buat benda hak suami dia tak suka. Bila suami tegur, lawan. Hak jenis macam ni nak jadi isi neraka. Dia kata. Dan menurut apa kehendak syaitan, dan syaitan sentiasa pegang telinganya, menghalakan kepada segala yang tersebut itu. Syaitan pun ambil kesempatan, heret telinga dia, suruh buat apa yang syaitan suka. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fi ahwani ahli nari azab. Itu bab yang membicara keseringan-ringan ahli neraka pada azab. Ketahuilah, adalah azab neraka sangatlah beratnya dan sangatlah kuat sakitnya. Neraka ni bukan macam sakit yang kita biasa jumpa atas dunia. Sakit kena azab neraka ni tak ada bandingan. Atas dunia ni tak ada bandingan. Begitu. Sebagaimana yang disifatkan di dalam beberapa hadis yang lalu. Atas dunia ni tuan-tuan, paling sakit apa? Sakit mati. Paling sakit. Lepas tu pula kajian perubatan pula. Mereka kata, dalam banyak-banyak sakit mati ini, sakit mati lemah dalam ayat paling sakit. Ini kajian perubatan. Tak tahu sejauh mana betul ya. Cuma dalam agama, dia beritahu, sakit yang paling sakit ialah sakit mati. Kajian perubatan pula, mereka kata yang paling sakit di kalangan sakit-sakit mati ini ialah sakit mati lemah. Tak tahu apa dia kriteria yang dia ambil kira sehingga mereka boleh kata sakit mati lemah itu adalah sakit yang paling sakit. Dia kata begitu. Maka tidak dapat seorang merasai ringan azab neraka melainkan seorang daripada kafir sahaja. Dalam ramai-ramai orang kafir yang nak kena bakar dengan api neraka ni, seorang aja orang kafir yang akan dikenakan azab neraka yang ringan. Dia kata. Iaitu ayahanda bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib dan bapa saudara bagi Nabi SAW. Dengan sebab pertolongan Nabi kita memohon kepada Tuhan kiranya diringankan azab kepada dia. Siapa dia tuan-tuan? Abu Talib. Abu Talib ni pak penakan Nabi. Dan dia pak Sayyidina Ali. Abu Talib sampai mati. Dia cukup sayang dekat Nabi. Dia mengaku kata agama yang Nabi bawa benar. Cuma tak masuk Islam. Kerana itulah Nabi SAW menangis bila dia mati. Dan Nabi minta doa kepada Allah juga. Minta supaya Abu Talib ini diringankan azab di dalam neraka. Begitu. Maka dengan kerana doa Nabi itu, Allah makbul juga. Nak bawa Abu Talib masuk syurga tak boleh. Sebab dia mati kafir. Tapi nak ringankan azab dia dalam neraka, yang tu Tuhan boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan sebab kaum kerabatnya yang menipu daya dan memujuknya agar tidak meninggalkan agama tok neneknya sampailah pada masa keluar rohnya. Nak jadi sebab musabab dia. Nabi duk pujuk ajak masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pakcik, kata la ilaha illallah. No. Adik dia duk ada sebelah balik sana kata, wahai Abu Talib, kamu nak tinggal agama Abdul Muttalib? Ni. Keadaan itu akhirnya membuatkan Abu Talib mati, tidak masuk Islam. Dan dengan kerana itu, jadilah Abu Talib mati dalam kafir.
dan dapat azab dia di akhirat selama-lamanya akan sebagai azab yang sehabis-habis ringan dengan sebab pertolongan Nabi SAW. Maka sekalian hal yang tersebut itu ada tersebut dalam beberapa hadis. Satu daripadanya riwayat At-Tirmizi, kata dia Anin Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yawm al-qiyamah rajulun fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seringan-ringan ahli neraka pada mendapat azab neraka dan menanggung seksa pada hari kiamat adalah seorang laki-laki namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang adalah kena seksa pada dua tapak kakinya dengan dua puntung api neraka. Ini seksa yang kena ke Abu Talib. Bubuh puntung, bukan buah api, buah puntung api neraka bawah dua tapak kaki dia, yang jadi menggelegak otaknya dari sebab dua puntung api neraka itu. Tuan-tuan, puntung api neraka buah tapak kaki mendidik otak dalam kepala. Tuan-tuan boleh bayang kalau sekiranya bakar manusia dengan api. Abu Talib kena azab paling ringan. Yang kata ringan tu bawah tapak kaki kanan sepuntung, bawah tapak kaki kiri sepuntung. Ketahuilah saudaraku, bermula ghalib orang yang menjadi isi surga itu ialah orang yang hina dina, lemah dan bodoh rupa. Biasanya orang yang jadi ahli syurga ni orang yang hina dina. Dia miskin, tak ada nak sombong, tak ada apa, lah miskin. Bawa diri ke sana sini dan sebagainya. Tengok majlis ada orang besar-besar, orang terkenal tak pi. Pasal apa? Pasal dia rasa diri dia tak layak nak sulam masuk sama dengan orang-orang macam tu. Tengok orang duk sembang cakap besar, dia diam tak bercakap apa. Pasal apa? Pasal dia tak ada benda nak boleh cakap besar. Orang macam ni selamat. Dia kata dan tidak siapa gemar dan suka kepada dia. Jadi orang yang jenis macam ni miskin, dia rendah diri, orang pun tak suka ke dia. Dia mai di rumah pun orang lemah. Allah, dia ni mai lagi. Jadi begitu. Orang hak jenis kaya-kaya besar diri ni dia very choosy, orang kata. Dia memilih kaya-kaya besar diri ni dia very choosy, orang kata. Dia memilih nak berkawan dengan orang, memilih. Bila nampak mai lain macam, Allah, dia ni leceh, dia mai buat-buat tu. Nak hutang duit apa. Jadi begitu. Jadi oleh kerana dia dipandang rendah dan dia pun memang merendah diri, maka dia tak banyak dosa lah orang macam ni. Dia kata dan ghalibnya, biasanya orang yang jadi ahli neraka pula ialah orang yang senang dirinya dan besar diri. Hidup senang lenang, dia tak entang ke orang. Oleh kerana dia duit banyak, oleh kerana dia pangkat besar, oleh kerana dia rasa dia hebat, dia peduli apa dengan orang. Dia tak ada berasa nak heran ke orang, dia tak ada berasa nak hormat orang, bahkan dia rasa orang kena hormat dia. Orang jenis macam ni ciri-ciri ahli neraka, dia kata. Dan dia kata cukup tembun dia kata di sini. Tembun ni bahasa kita ni, gemuk lah. Cukup tembun dan cukup gemuk dia, dan perutnya besar dan rendah rupanya. Tu dia duduk describe orang yang nak jadi ni orang jenis macam ni. Tembun, makan banyak kan, perut besar, duduk isi makanan, selang 5 minit makan, selang 5 minit makan. Mai bulan puasa sampai belenang air mata, tahan perut lapang. Pasal apa? Pasal dia tak reti lapang. Jenis orang macam ni. Dan berjalan dia dengan buat lenggang-lenggok sombong. Cara berjalan pun nampak sombong kan? Cara dia berjalan tu orang tengok, sombong. Tak tahulah dia sombong betul ke tak kan, tapi cara dia jalan tu orang kata sombong. Dia kata lenggang cakap. Cara jalan tu lagu tengok orang ni nampak orang rendah, lagu tu. Jadi orang nampak dia ni sombong sungguh. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Harisah bin Wahb al-Khuzai yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Harisah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu.
Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, ya, maukah aku khabar kepada kamu orang yang akan menjadi isi syurga? Ini Nabi tanya sahabat. Hampa nak tahu dah isi syurga ni orang yang macam mana? Iaitu tiap-tiap orang yang lemah rupa badan dia. Nampak dia dhaif, lemah begitu. Nampak macam orang biasa begitu. Dan tiada mempunyai kekuasaan. Tak ada satu kuasa dekat dia. Tak boleh buat apa kat siapa-siapa. Lagi nampak rupanya lemah itu dah leceh, tidak berharga pada orang-orang. Orang pun tengok dia ni orang berasa lemah. Di rumah kenuri kan. Di rumah kenuri. Lah kenuri jenis makan layan diri. Kan dulu orang hidang. Semeja 4 orang. Lah punya trend kenuri. Jenis layan diri. Buat cara buffet. Siapa kata. Dicedok nasi, buah lauk, buah apa kan. Apalah nak duduk meja mana pun. Meja dia ni duduk semua. Tak mau pergi duduk. Ambo hina sungguh dia ni. Berasa. Dia sendiri berasa tu. Dia duduk macam tu. Mai seorang ambil nasi buah lauk. Mai betul dah dengan dia. Kau nak pergi meja lain. Mai betul dah. Kau nak pergi meja lain. Berasa diri dia tu. Orang tak mau duduk dengan aku ni. Orang jenis macam ni. Bukan sahaja dia ni nampak lekeh. Bahkan orang pelekeh dia. Orang pandang hina kepada dia. Kita kena ingat. Kadang-kadang orang macam ni ahli syurga. Tuhan sayang orang macam ni. Sebab tak ada sombong langsung pada diri dia. Tak ada sombong langsung. Dia kata tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi kadarnya dan makamnya tinggi sehinggakan sampai darjatnya kepada setinggi-tinggi darjat. Kadang-kadang orang duk tengok dia hina, Tuhan pandang dia mulia. Ini kadang-kadang jadi macam ni. Sekiranya bersumpah ia dengan nama Allah, nescaya dikurnia Tuhan sebagaimana ia bersumpah itu. Dan makbul apa mintanya. Oleh sebab tinggi darjat di sisi Tuhan. Tengok dia nampak lekeh macam tu. Kalau dia minta dekat Tuhan, Tuhan makbul doa dia. Sebab dia orang yang baik-baik. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kullu autuwin jawazin mutakabbir. Maukah aku khabarkan kepada kamu orang yang jadi isi neraka? Iaitu tiap-tiap orang yang gemuk, banyak daging pada tubuhnya, lagi rendek, yakni buncit perutnya, lagi membesar diri. Rendek ini maksud dia katik lah. Orang kata ayam katik itu ayam rendek itu. Jenis badan gemuk, pendek dan sebagainya, nampak pula style membesarkan diri. Ini ciri-ciri ahli neraka. Berjalan ia dengan membuat lenggang cakap, menunjukkan perut buncitnya saja. Saja duduk conjol perut 9 bulan tu kat orang. Begitu. Yakni dirinya cukup bagus dan cukup keadaan berharta dan kuat sihat. Tunjuk kata dia ni nampak hebat macam tu. Maka tidak patut dia menurut orang yang tidak sepertinya. Dia duk berasa dia tak boleh join dengan orang-orang miskin ni. Dia berasa dia ni special macam mana begitu. Bahkan baik dia berdegil dan berkeras kepala kepada orang. Dia jadi orang yang tak boleh nak berunding dengan orang. Dia jenis tak mau ikut peraturan. Orang semua kata putih, dia kata hitam seorang dia. Dia saja jenis nak langgar. Apa yang orang buat keputusan, dia nak langgar. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Dia kata alhamdulillah telah sempurna abwab sifati jahannam dan mengiringi abwabul iman. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.